Betul ke bumi akan bergelap 17 hari? Apa yang berlaku? Jawapannya tidak. Sekiranya bumi bergelap selama 17 hari, ini bermaksud yang bumi tidak lagi berputar di atas paksinya. Kita tahu yang bumi kita berputar atas paksi yang menghasilkan siang dan malam. Jadi kalau bumi bergelap secara keseluruhannya, ini bermaksud bumi tidak lagi disinari oleh cahaya matahari. Fakta yang kedua adalah ada dalam berita yang mengaitkan dengan ribut suria atau kita panggil sebagai solar storm. Ramai yang terperanjat tak pernah dengar pun tentang ribut suria. Apa ribut suria ni? Ribut suria adalah kondisi di angkasa lepas di mana matahari menjadi aktif dan menghasilkan salah satu di antara fenomena ini, sama ada solar flare ataupun corona mass ejection. Solar flare ataupun corona mass ejection adalah ribut dalam bentuk partikel magnetik, proton dan juga elektron dan radiasi yang meletus daripada permukaan matahari, dan sekiranya letusan itu menghala ke arah bumi, boleh memberi kesan kepada bumi. Itu yang kita panggil sebagai cuaca angkasa. Pada setiap masa, bumi kita akan terkena dengan angin suria. Tetapi apabila berlakunya solar flare ataupun corona mass ejection, yang mana kedudukannya betul-betul menghala ke arah bumi kita, jadi angin tadi bertukar menjadi ribut. Seperti di bumi jugalah, ribut ni kalau datang kan dia boleh menyebabkan macam-macam dekat permukaan bumi. Tapi kalau di angkasa, dia akan memberi kesan kepada bumi dalam bentuk yang lain. Tetapi tak semudah itu untuk kita terima kesan ni macam dekat bumi ni pokok tumbang ke, terbakar ke apa. Kerana Tuhan telah menciptakan bumi dengan satu lapisan medan elektromagnetik yang sangat besar yang melindungi bumi daripada radiasi dan juga partikel-partikel bebas daripada ribut tersebut. Apa sebenarnya kesan pada bumi kalau kena ribut angkasa ni? Yang pertama adalah aurora. Yang kedua, dia memberi kesan kepada 3 perkara. Yang pertama adalah kesan kepada geomagnetik dalam skala G. Dalam skala G tu dia ada 5 lagi lah. G1, G2, G3, G4, G5. Jadi G ni adalah geomagnetik yang memberi kesan kepada barang-barang elektronik yang ada di bumi dan juga di angkasa. Pertamanya yang paling dekat dengan angkasa adalah satelit-satelit kita lah. Kita kan bergantung banyak dengan satelit kita sekarang kan. Jadi dia boleh menyebabkan kemusnahan, kerosakan kepada elektronik satelit, navigasi dan sebagainya. Yang kedua adalah radiasi. Sama juga. Radiasi memberi kesan kepada bumi dan juga kita di bumi ni. Terutamanya apabila kepada angkasawan-angkasawan kita lah. Dan untuk radiasi dikenali dengan simbol S dalam skala tu, yang mana sekiranya kena pada level S3, mean angkasawan kita tidak boleh melakukan aktiviti keluar daripada kapal angkasa dan kena bersembunyi di kawasan yang selamat daripada radiasi tu. Dan yang ketiga adalah gangguan terhadap radio dalam skala R. Jadi dia memberi kesan kepada komunikasi kita, terutamanya high frequency, yang mana kita bergantung dalam komunikasi satelit dan sebagainya, dan dah tentunya dia tidak dapat memberikan data maklumat yang tepat sekiranya berlaku ribut suria ni. Dan ribut suria ni pula tak kena pada seluruh bumi. Mana kawasan yang menghadap kepada matahari yang terkena dengan kawasan itu sahaja yang akan terkena. Beberapa tahun kebelakangan ini juga berlaku beberapa kali fenomena ini menyebabkan satelit-satelit kita terganggu dan terkesan. SpaceX sendiri terbakar dan memasuki atmosfera bumi kerana kesan daripada ribut suria ni. Jadi untuk kita yang baru saja mengetahui tentang cuaca angkasa ni, yang penting adalah kita tambah ilmu pengetahuan, belajar daripada mereka yang betul-betul mendalami dalam bidang ini.